Alright guys, selamat datang ke Jugaduh TV. Hampa ada baca tak berita baru-baru ni pasal pergaduhan antara Matt Ritchie dan juga Steve Bruce di pusat latihan Newcastle? Katanya, insiden ni berlaku disebabkan sehari sebelum tu, Steve Bruce ni blame Matt Ritchie akibat gol yang mereka concede. Jadi, dari situ aku dapat idea yang why not aku buat 5 pergaduhan dalam history Premier League yang terjadi di antara teammate. So, tanpa membuang masa, let's go. Nombor 5. Nicholas Bendtner dan Emmanuel Adebayor. Aku rasa pergaduhan antara dua orang striker Arsenal ni bermula lama sebelum insiden tu lagi. Bendtner mengaku yang saat pertama dia melangkah masuk ke dressing room Arsenal, dia dah tak boleh belah dengan Adebayor. Nicholas Bendtner sendiri cakap ada aura negatif ataupun bad vibe daripada Adebayor yang perlu dia elakkan. Tapi nak dijadikan cerita sebab kedua-dua pemain ni guna jersey nombor 25 dan 26, maka dalam dressing room automatik mereka ni duduk sebelah-sebelah. Bagi pemain junior ataupun pemain yang baru masuk, Bendtner terpaksa ikut cakap senior dia iaitu Adebayor. Banyak peraturan yang tak masuk akal Adebayor buat. Contohnya, buka slipper dulu sebelum masuk dressing room. Adebayor juga layan Bendtner ni seakan-akan budak kecil dengan memanggil nama dia Nicholas macam baby, dan benda tu membuatkan Bendtner ni memang panah hati, annoying dengan dia. Kebencian yang dikumpul sekian lama akan meletup juga, dan breaking point tu terjadi semasa semi-final second leg menentang Spurs. Dengan ketinggalan 4-0 dan Bendtner sendiri skor unggul, Adebayor dibawa masuk oleh Wenger. Adebayor lalu sebelah Bendtner dan cakap sebab Bendtner played like shit, Adebayor terpaksa buang tenaga dan masuk untuk selamatkan keadaan. Tak lama lepas tu Arsenal dapat corner, tapi malangnya dua-dua striker ni sibuk dengan agenda mereka sendiri. Kedua-dua mereka berebut-rebut, tolak-menolak untuk dapatkan ideal position untuk challenge for corner. Bayangkan pemain Spurs sendiri heran, mereka ni bergaduh pasal apa, dapat corner kot. Bermula daripada tolak-menolak, Adebayor end up tanduk ataupun headbutt kepala Bendtner sampai berdarah hidung dia. Kapten pada hari tu, William Gallas, terpaksa jadi pelerai antara dua tu. Finally, referee bagi kad kuning untuk Adebayor. Lepas tu, Arsene Wenger terpaksa ambil tindakan dengan saman dua-dua orang ni 2 minggu gaji. Nombor 4, Hugo Lloris dan Heung-min Son. Pergaduhan antara teammate ni benda yang biasa, tapi yang luar biasanya bila ada footage ataupun video clip. Footage ni dia ambil daripada dokumentari Amazon Prime iaitu All or Nothing. Masa tu baru saja masuk half time, Spurs tengah leading 1-0 dengan Everton dan Hugo Lloris mengamuk-ngamuk dekat Son. Pemain semua letih, target untuk masuk dressing room je untuk berehat, tapi target Lloris pula ialah Son. Dia cari Son, marah-marah, dah ramai orang terpaksa leraikan sebabkan benda yang simple, Son tak track back. Tak cukup dengan situ, masuk pula dekat dressing room pun ada footage juga. Memang boleh dengar dengan clear apa yang Lloris cakap. Dia kata Son, Kane dan juga Lucas Moura, tiga-tiga orang ni tinggal seminit saja semua tak track back. Dan Richarlison hampir skor disebabkan Son tak track back Yerry Mina yang hantar bola dekat Richarlison. Spurs end up menang 1-0 match tu. Kedua-dua pemain yang bergaduh tadi nampak dah settle lah. Mereka siap peluk-peluk semua. Banyak media yang besar-besarkan atau membuat teruk pasal pergaduhan ni. Tapi jawapan Mourinho senang je. Mourinho cakap that fight was beautiful, yang menunjukkan kedua-dua player ni sangat passionate untuk menang match. Heung-min Son like he does. Is that a good thing for you or a bad thing? That's beautiful. Nombor 3, John Arne Riise dan Craig Bellamy. Aku rasa rata-rata pemain bola, terutama fans Liverpool, dah tahu dah kejadian berlaku ni. Kejadian ni berlaku betul-betul sebelum quarter final menentang Barcelona. Masa tu tahun 2007 tak salah aku. Kejadian ni berlaku di Portugal, bukannya di England. Sebab satu squad Rafa Benitez buat short vacation untuk relax. Sebenarnya kalau tengok reason dua-dua orang ni bergaduh, benda kecil je pun. Dua-dua pemain tak mau kalah dan nak tunjuk siapa yang lagi kuat. Masa tu sesi karaoke, buah mula dia tu berlaku di karaoke. Si Bellamy paksa Riise ni untuk menyanyi, tapi Riise tak mau lah. Mungkin dia tak suka ke apa. Masa tu pun dia pada bergaduh-gaduh lah, duk cakap lah apa semua. Si Riise ni malah nak layan Bellamy, dia pun balik ke hotel dia dan tidur. Nak dijadikan cerita, Riise ni tak kunci pintu. Sebab roommate dia masa tu, Daniel Agger, tak bawa kunci. Dia masa tu dah sebaru tidur dah, jaga tak jaga, dia dengar bunyi pintu. Dah gelap, dia tak tahulah, dia ingatkan Agger yang balik. Tapi rupanya Bellamy ni datang dengan bawa kayu golf. Bellamy angkat kayu golf tu dah hayun. Nasib baik Riise ni sempat tarik kaki dah. Dia bangun daripada katil tu, mata terus fresh lah. Bellamy cakap lain kali tu respect aku depan pemain lain. Bellamy masa tu memang nak share, dah naik gila. Tak cukup dengan tu, dia hayun lagi kayu golf tu. Lepas sekali dia pukul dekat pinggang, lepas tu dia pukul pula dekat paha. Tapi Riise cakap mungkin disebabkan adrenalin, dia memang tak rasa apa masa tu. Dia pun kira nak bertumbuk je. Dan finally Riise cakap kalau nak bertumbuk boleh esok pagi. Dan Bellamy pun cakap okey, pukul 9 esok pagi kita bertumbuk. Tapi pagi esoknya Bellamy masa breakfast tak cakap apa-apa dan benda tu sengap macam tu je. Dan apa yang orang cakap, the rest is history. John Arne Riise dan juga Bellamy, kedua-dua mereka skor lawan Barcelona. Dan Bellamy pun buat celebration main golf yang jadi ikonik lah.
di kalangan fans Liverpool sampai sekarang. Dia pun masuk ke final Champions League tapi end up kalah dengan AC Milan. Nombor 2, Joey Barton dan Ousmane Dabo. Rasanya kalau bercakap daripada segi undang-undang, benda ni bukanlah pergaduhan tapi lebih kepada serangan ataupun assault. Dengan Joey Barton bukan setakat kena ban tapi kena 4 bulan hukuman penjara. Kedua pemain ni ialah pemain Manchester City. Aku rasa setahun ataupun 2 tahun sebelum Sheikh Mansour ambil alih. Satu hari ni dalam sesi latihan, si Dabo ni tersilap tackle Joey Barton. Dan aku rasa sedia maklum, semua orang tahu perangai panah baran Joey Barton. Lepas kejadian tackle tu, Dabo tu ingatkan tak ada apa-apa, dia pun berjalan lah. Tapi Barton kejap dia. Barton bagi penumbuk sekali. Si Dabo tu jatuh, dia bagi lagi aku rasa 3 ke 4 penumbuk sampai hancur lah muka kawan tu. Dan muka hancur macam tu sampai masuk hospital lah cerita dia. Kesan daripada pergaduhan tu, ada 2 hukuman yang Barton dapat. Yang pertama, FA England bagi dia 6 perlawanan ban. Dan yang kedua, kena penjara 4 bulan. Nombor 1, Kieran Dyer dan Lee Bowyer. Newcastle memulakan musim 2004-2005 dengan penuh optimis sebab musim sebelum tu mereka baru saja dapat tempat kelima. So target mereka lepas tu ialah untuk dapatkan top 4. Tapi malangnya fast forward 7 bulan kemudian, semua benda yang mereka harap tu tak menjadi. Newcastle di tanggal ke-10, Bobby Robson dipecat dan Graham Souness dilantik untuk menjadi manager baru. Jadinya dalam musim yang serba tak kena, aku faham kenapa teammate sendiri pun sampai boleh bertumbuk. Okay, dalam perlawanan ni, aku rasa Newcastle memang bermula dengan buruk. Minit ke-5 pun dia dah concede gol. Tapi keadaan menjadi buruk pada minit ke-80. Aston Villa dapat 2 penalti, seorang pemain Newcastle kena red card. Dan dengan scoreline 3-0, aku rasa pressure terlalu banyak untuk pemain Newcastle, terutamanya Lee Bowyer. Lee Bowyer ni kita memang faham history dia macam mana. Dia memang jadi perongoi. Lee Bowyer percaya yang Kieran Dyer ni memang saja tak lepas bola dekat dia sepanjang perlawanan. Masalahnya Kieran Dyer ni pun dia buat berani, mulut dia celupak, dia kata dia tak lepas dekat Bowyer sebab Bowyer ni basically is a piece of Bila Bowyer dengar apa yang Dyer cakap, dia pun tunggu lagi. Datang attack dia. Awal tu main tolak-tolak je. Lepas tu main cekik-cekik, end up lawan bertumbuk. Hasil pergaduhan tu, dua-dua pemain kena red card. Newcastle kalah 3-0 dan cuma tinggal 8 pemain je atas padang. Dalam klip lepas ni, apa boleh dengar apa yang dia cakap pasal pergaduhan tu. Obviously I was a bit hard, thinking I'm a bit hard because I figured he can't attack me on the pitch, and boy did I get that wrong, and I grabbed him by the neck and then all of a sudden he's haymaker after haymaker. And I know it only happened in about 5 seconds, but it seemed to last a lifetime. I didn't know at the time that you could get sent off for fighting your own teammate. So I was a bit shocked when the ref gave me a red card, and I can remember we were sent off, we were in the change rooms. And lepas saja perlawanan ni, Newcastle arrange dua-dua pemain ni untuk minta maaf dekat media. Tapi bukan dua orang saja. Graham Souness ada di tengah-tengah mereka. Kalau dua orang saja, aku garanti mungkin mereka akan bertumbuk balik. Alright guys, aku akan stop dulu dekat ni. Siapa yang baru dalam channel ni, welcome to our channel. Stay tune, kami akan buat lagi banyak session lepas ni. Siapa yang belum subscribe, siapa yang belum share, siapa yang belum komen dekat bawah-bawah, boleh komen. Stay safe, I'll see you when I see you. Can't let you go.